Okay, hai dan Assalamualaikum. Hari ni aku nak buat K-drama series review untuk 3 series, semua daripada Netflix, iaitu Hi Bye Mama, Crash Landing on You dan juga Itaewon Class, yang aku tengok duk naik turun top 10 Malaysia, in that range lah. So aku macam interested gila nak tengok apa yang best sangat tentang cerita ni kan. So kita pergi dekat Hi Bye Mama dulu, yang aku tengok 3 episod je. So basically aku tak pernah tengok cerita K-drama, especially yang baru-baru ni lah. Aku pernah tengok sekali, iaitu Winter Sonata tahun 2000 kan. So itu je lah yang aku pernah tengok pun. Tapi basically aku tak pernah tengok, selepas tu aku tak pernah tengok lah. And apa-apa cerita pun memang aku tak pernah layan, except aku start daripada Hi Bye Mama. Okay, aku tengok Hi Bye Mama ni actually 3 episod je, and then aku tak larat nak sambung sebab bagi aku it's terlalu banyak flashback dalam cerita ni. So itu je lah review aku, terlalu banyak flashback. Untuk 3 episod tu pun aku dah tak tahan. So tak tahulah, kalau aku teruskan pun maybe aku end up tak suka series ni. Straight away lah kita pergi dekat the first yang actual review, iaitu Crash Landing on You. Okay, for expectation bagi aku memang tinggi lah, sebab cerita ni memang ramai gila kat social media cakap pasal cerita ni best lah, memang different lah, macam-macam lah, high praise lah untuk series ni. And overall bagi aku it's an expected K-drama tapi with a twist lah. Okay, kita pergi dekat sinopsis pendek untuk cerita ni, iaitu cerita ni mengisahkan tentang businesswoman iaitu Seri. Dia ni paragliding tau. Ada satu business event ke apa, dia paragliding daripada satu bukit, end up dia jatuh dekat North Korea, daripada South Korea, North Korea, and then dia terjumpa dengan askar, seorang askar ni lah. Aku tak ingat nama dia apa. End up askar ni aku tolong dia macam mana dia akan survive dekat North Korea tu, and macam mana diorang plan untuk bawa dia balik ke South Korea dengan selamat lah. Straight away kita pergi dekat apa yang best lah bagi aku cerita ni adalah actually the twist yang aku cakap awal tadi adalah is the setting lah. Bagi aku the setting is quite unique. Macam orang lain cakap lah, dah banyak lah orang cakap yang yelah, aku rasa the first time yang South Korea buat cerita pasal North Korea. Aku tak tahu sebelum ni pernah ada ke tak, tapi it's very unique, it's very different, and it's diorang punya setting dekat North Korea tu, rasa it's looks very well done especially macam mana diorang punya production set, the town and bandar kecil tu, and dia punya uniform, dia punya macam-macam. It looks believable lah diorang kat North Korea. Okay, another positive point bagi aku cerita ni adalah dia punya jokes. Actually jokes dia okay lah. It's suited for macam orang macam aku. Aku rasa orang lain pun suka. It's a cute, sweet jokes kan. Dia tak pernah go too far macam dumb jokes kan. Usually it's just a sweet, funny jokes, tak berat sangat. And some of the jokes memang, kalau aku orang North Korea ni, memang aku tengok memang panas gak tengok jokes dia. Tapi memang dia orang try to sarcastic kan tentang orang North Korea ni, which is good kalau kau orang selain daripada orang North Korea lah. Tapi kalau orang North Korea maybe akan offended lah tentang some of the jokes. Okay, surprisingly untuk aku punya first K-drama, quite a lot of conflict dalam series ni. Yang aku perasan dia ada konflik tentang, first dia dekat North Korea tu sendiri dah konflik kan, and then dia ada konflik dengan family dia dekat South Korea. Dia ada konflik dengan hero lah, dan cerita ni pun ada konflik dia juga. So semua pengakhiran dia akan beritahu lah. So it's tak tergantung, which is good. And the last one, and I think the most important one lah bagi aku untuk K-drama yang ni dan juga yang lain, bagi aku is the chemistry between the hero dengan heroine lah. Dua pelakon aku tak kenal, tapi bagi aku diorang memang looks like a perfect couple lah. Macam memang kau root for them lah. Daripada awal tu mula-mula biasalah kan, ada konflik diorang kan, relationship between diorang tu macam ada masalah sikit, but then tapi dia tak pernah macam go to macam dark place tau. Semua it's very light. It's a sweet couple yang kau boleh root for until the end lah. Okay, so kita pergi dekat apa yang aku rasa kurang lah dalam series ni. Banyak scenes yang cringe, yang aku rasa bila kau dah nak habis penghujung cerita ni, makinlah banyak cringe
scenes dia. Salah satunya aku nak cakap dia punya coincidence dalam movie ni, macam benda-benda yang somehow tak sengaja jumpa lah apa benda lah. Macam bagi aku it's too much lah. Okay, ada satu scene dalam cerita ni yang aku still annoyed sampai sekarang adalah dia boleh message ke heroine dia. Dia punya message tu, it's like Mamat tu tinggalkan message 1 year. I mean kalau korang dah tengok series ni, aku rasa korang pun macam garu kepala lah bila kau tengok scene tu. Macam serius lah macam mana kau boleh save. Dah lah Mamat tu tak lama, aku tak nak spoil, aku tak nak go through spoil, tapi tu lah kalau korang tengok sini kau faham, it's benda tu memang merepek lah. Memang merepek. Aku tengok come on, takkan lah. Kalau korang tengok korang faham lah. And also dia punya repetition dalam cerita ni pun banyak juga, especially macam perempuan ni dengan lelaki ni nak berpisah banyak kali sampai aku macam come on, berapa banyak kali kau nak ulang-ulang benda ni kan. Dia patut macam at least macam 2-3 kali bagi impact dia lagi kuat. Tapi ini dah banyak kali, kau rasa macam come on, berapa banyak kali kau nak tunjuk benda ni kan. And also ada juga karakter yang aku tak berapa minat. Dia punya motif tu berpusing-pusing. Aku macam Mamat ni apa sebenarnya. Aku nak root dia at the end of the series pun aku macam kurang lah. Okay, so kita pergi pula dekat Itaewon Class. Okay, cerita ni mengisahkan tentang seorang lelaki ni. Dia seorang yang aku rasa macam agak keras kepala, tapi ada pendirian yang kukuh lah. Macam mana dia punya day to day life kan, dia ada pendirian tetap lah. Dia ni nak balas dendam terhadap seorang businessman ni yang successful dengan powerful lah dalam diorang punya town ni. So dia nak balas dendam sebab ada something lah dia buat terhadap keluarga dia. Tapi dia nak balas dendam ni dengan cara yang agak berbeza, dengan cara yang business oriented lah, bukan apa gaduh-gaduh bodoh kan. Tak ada lah macam tu. Okay, so expectation aku dalam cerita ni, aku tak tahu sangat pun cerita ni sebenarnya. Sebab bila aku tengok dekat Netflix, dia macam kadang-kadang nombor 1, nombor 2 tau. So aku macam intrigue lah, aku nak tahu cerita ni pasal apa sebenarnya. Sebab lepas aku habis Crash Landing on You, aku tengok cerita ni. And overall bagi aku, this series is much more matured punya K-drama. Okay, apa yang baik tentang cerita ni, dia punya pilot ataupun dia punya first episode is a great episode. Bagi aku is banyak emotion dalam first episode tu. Dia bawa kau naik turun and sampailah aku rasa macam okay, aku nak tengok cerita ni sampai habis. Tak adalah sampai habis kan, tapi aku nak tengok next episode macam mana kan. Sebab dia punya itulah emotion ride tu dalam first episode dah memang bagi aku is excellent. And also another point is bagi aku it's a different, macam aku cakap tadi lah, it's a different type of K-drama. Lebih mature, dia macam kisah cinta dia very mild, tak banyak, tapi dia lebih kepada macam mana dia nak revenge, macam mana dia dengan team dia tu untuk buat business ni, macam mana dia nak expand apa semua tu. So it's very macam interesting in terms of business point. Bagi aku it's very different lah daripada cerita K-drama yang aku fikirkan lah. Selalunya aku fikirkan K-drama macam ni, tapi this one is very different. And also bagi aku kisah cinta dia pun is not a typical K-drama punya kisah cinta. Bagi aku suka cerita macam ni, dia tak fokuskan sangat kisah cinta tu, tapi ada, and it's very, bagi aku it's very interesting. Dia macam kau buat kau fikir macam okay, adakah dia dengan dia ni ataupun dengan dia tu kan. So dia macam apa, tarik tali lah. Mula-mula kau macam okay, of course dia dengan dia ni kan, but end up kau macam mungkin tak juga. So dia membuat kau fikir lah macam mana karakter ni, is it possible untuk dia end up pilih siapa. So it's bagi aku, even dia punya love story pun very interesting. Okay, lagi satu yang aku perasan K-drama ni, dia touch upon benda yang sensitif dan juga stereotypical punya isu lah. Contohnya adalah transgender, lepas tu ada racism, ada juga pasal umur. Adakah orang umur yang muda ni boleh tak dia ambil position yang besar kan, untuk yelah, walaupun dia ada capability, tapi ada tak orang sanggup ambil dia sebagai
someone yang position yang tinggi lah untuk satu company ni. So bagi aku untuk K-drama is very different lah. So aku suka lah. Okay, macam aku cakap tadi, macam isu-isu tu ada dekat karakter, side karakter yang protagonis ni dengan geng-geng dia ni, ada dia orang punya geng ni, satu business ni. So setiap karakter tu memainkan peranan untuk membangkitkan isu-isu ni lah. Macam isu-isu sensitif ni, isu-isu yang macam aku cakap tadi stereotypical. Itulah dia ambil satu karakter ni, dia akan buat isu-isu tu. So it's macam well balanced lah. Untuk setiap karakter ni kau tahu okay dia nak point out this issue, walaupun yelah tak banyak sangat lah dia boleh push on through that issue kan, tapi at least diorang ada at least diorang ada and diorang try, and bagi aku it well told lah, at least bagi aku punya perspektif lah. Bagi aku dia tak terlalu sikit lah untuk kau rasa macam patutnya diorang go in depth ke apa kan. Bagi aku it's just enough lah. And also aku suka dia punya OST. Aku sampai sekarang aku still tengah ingat dia punya OST. It means bagi aku suka lah dia punya OST. Still ada kekurangan dalam cerita ni. Salah satunya yang bagi aku lah, the ending dia go juga into that route yang aku tak berapa minat, tapi itulah dia dah ke situ. Bagi aku it's still okay, tapi dia ke arah tu juga, dia ke arah yang aku kurang minat lah. Aku tak boleh nak spoil, tapi just preference aku lah, aku tak minat sangat ke arah tu, tapi dia end up dia pergi situ juga. So and also ada juga karakter yang bagi aku macam agak spoil. Dia masuk aku kat sini, dia tiba-tiba daripada satu karakter ke karakter yang lain tu, tiba-tiba dia tak ada explanation apa-apa. Macam tiba-tiba dalam writing punya ni, dia boleh cakap dia ni karakter ni kita kena ada meaning lah karakter ni untuk scene yang seterusnya kan. And also aku annoyed dengan dia punya aku tak tahu K-drama semua macam ni ke apa kan, tapi Crash Landing on You aku rasa tak ada. Cuma scene, ada banyak scene yang menjerit. Aku tak tahu kalau memang orang Korea memang macam ni, menjerit tiba-tiba just untuk bagi statement. So tak tahu, itu aku nitpick lah. Just aku rasa macam annoying lah. Okay, overall bagi aku Itaewon Class ni dia macam writer daripada Hollywood plus dengan Korea, diorang bergabung kan. Jadilah Itaewon Class ni. Okay, so for the rating aku bagi Crash Landing on You 7/10, dan aku bagi Itaewon Class 8/10. Okay, thank you so much for watching this. Kalau korang dah tengok kedua-dua cerita Korea ni, korang boleh komen kat bawah apa pendapat korang. And thank you so much for watching this. Please do like this video and subscribe this channel. Korang boleh tekan bell untuk dapatkan notification kalau aku ada upload video baru. Thank you so much.